Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Qalu subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Wala haula wala quwwata illa billahil aliyil azim. Tuan-tuan dan puan-puan, sama-sama kita panjat setinggi kesyukuran pada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada malam ini kita masih lagi diberi peluang untuk teruskan live IKIM pada episod yang ke-193. Sebelum tu, bagaimana video dan audio FB di kawasan anda? Macam kurang baik saya fikir. Okey ke? Boleh komen rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan. Saya tak keluar. Sekejap Tadi okey. Bagaimana audio di tempat anda? Baik. Dapat dengar dengan jelas dan video dan audio. Okey, so far okey Di sini okey. Oh, sini okey clear Ipoh clear, semua clear. Baiklah. Tuan-tuan dan puan-puan, rakan-rakan, pada malam ini IKIM telah masuk ke episod ke-193, alhamdulillah. Dan sebelum kita terus ke info tajwid, jangan lupa tuan-tuan dan puan-puan, ajak kawan-kawan kita seperti biasa. Tugas kita untuk ajak seramai mungkin bersama-sama dengan kita untuk dekat kepada Al-Quran, untuk sama-sama kita membaca satu muka surat daripada Al-Quranul Karim. Mudah-mudahan setiap malam kita dapat amalkan dengan bacaan satu muka surat Al-Quranul Karim ini. Allah Subhanahu Wa Taala melimpahkan rahmat dan kasih sayangnya kepada kita sebelum kita tidur, sebelum kita berehat, untuk kita teruskan kehidupan kita dengan izin Allah pada keesokan hari dengan lebih baik, insya-Allah. Tuan-tuan, kita terus ke live. Kita panggil ini bukan live, kita panggil info tajwid. Okay. So kita masih lagi berada pada hukum ikhfa, dan pada malam ini kita akan lihat sedikit beberapa perhatian yang perlu diberi perhatian lah. Maksudnya Syekh meletakkan di sini dua perkara, cara menuturkan ikhfa ketika mana tebal dan nipis. Okey, ketika tebal dan ketika nipis. Maksudnya ini perhatian Maksudnya kita kena beri tumpuan supaya tidak berlaku kesalahan ketika kita membaca Al-Quran, dan lebih tepat seperti mana yang dikehendaki oleh hukum-hukum tajwid. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan. Okey, kita lihat pada nota, bunyi huruf nun yang diikhfakan akan dibaca dengan tafkhim, iaitu akan dibaca dengan tebal sekiranya diikuti oleh huruf tafkhim. Huruf tafkhim untuk kita mudah ingat adalah khussadagtin qidh. Kalau huruf kha berada dalam hukum izhar, so kita letak tepi. Sad. Sad contohnya di situ ada contoh mansura. Mansura. Okey, kerana apa? Birihin sa, itu tidak tebal. Bermakna suara kita juga kena tebal. Dengung juga kita kena baca dengan tebal. Okey. Contoh pada kalimah tadi, mansura. Kalau kita tidak tebal, kita akan baca mansura. Sad itu betul kita baca dengan tebal, tetapi dengung itu kita tidak bersertakan dengan tebal. Okey, sebab apa? Syekh sebut di sini bunyi huruf nun ikhfa dibaca dengan tebal sekiranya selepas huruf nun mati itu adalah huruf yang tebal. Okey, huruf yang tebal adalah huruf isti'la dan itbaq. So kalau kita sebut isti'la bermakna termasuk dengan itbaq, sebab itbaq ada 4 huruf itu termasuk dalam isti'la. Okey, ini disebabkan injap suara yang terkebelakang
dan suara naik ke lelangit atas. Okey. Pada pertemuan kita sebelum ini, pada bab tafkhim, okey, pada bab menebalkan huruf, membaca huruf-huruf yang tebal dalam sifat huruf isti'la. Selepas itu kita ada beberapa topik yang berkait rapat dengan isti'la, iaitu cara membaca dengan tafkhim, kan? So itu disebabkan pada pertemuan kita yang lalu ada menyebut, untuk menyebut huruf tafkhim itu injap suara kita ini ke belakang, maksudnya menyempitkan kita punya injap suara ini, lidah. So injap suara rapat, okey, menutup rapat, ke belakang, maksudnya ke belakang begitu. Lidah kita punya nak tekak di sini nak tekak. So ni kita punya halkum, katakan di sini. So ini injap suara ke belakang, ke belakang. Dan suara tolak ke atas, naik di langit. Sama juga kita membaca dengan huruf, kita menyebut huruf isti'la. Contohnya so, o, so, o, kho. Itu contoh huruf kho lah, tapi kho tidak ada dalam ikhfa. Okay. So ada dua perkara cara untuk kita tebalkan dengung. Sama juga seperti mana kita nak sebut huruf yang tebal. Okay. Kita nak sebut huruf so. Kita tolak isti'la itu meninggi, maksudnya tolak suara meninggi ke lelangit atas, barulah dikeluarkan daripada mulut kita. Dan yang kedua, rapatkan kita punya injap suara ke belakang. Okey, menyempitkan laluan udara. So kita akan sebut dengan mau naik ke atas. Mansura. Kita tidak sebut mansura baru kita tolak ke atas. Tidak begitu. Terus masuk kepada huruf yang tebal itu. Seperti mana saya ada sebut sebelum ni, kita nak sebut huruf ikhfa itu, kita dah standby makhraj dia. Kita dah standby, siap-siap, bersedia makhraj huruf sad bagaimana? Surah. Okey, surah. Birihin sar. An tabaqa. Dia tidak dibaca dengan nipis. An tabaqa. Tidak begitu, okey? Kerana perkara ini telah disepakati oleh semua syekh ataupun kebanyakan para ulama. Ni apa yang saya sampaikan ni adalah telah disebut oleh Syekh Dr. Aman Suwaid. Okey. Kemudian yang kedua, lawan daripada tebal, bunyi huruf nun yang diikhfakan akan ditarqiqkan, dibaca dengan nipis sekiranya diikuti dengan huruf yang nipis. Okey, contoh al-insan khamsatun sadisuhum anfusakum. Okey, kita tidak baca dengan tebal. Al-insan, tiba-tiba nipis huruf sin. Tidak begitu. Khamsatun tidak tepat sama sekali. So kalau huruf ikhfa itu nipis, so kita dengung dengan nipis. Kalau huruf ikhfa itu tebal, kita baca dengan tebal. Okey. Ini pula kerana apa? Disebabkan injak suara kekal pada tempatnya dan suara menurun. So suara menurun, tidak tolak naik ke atas. Okey. Baik tuan-tuan dan puan-puan, so itu adalah kita punya pelajaran pada malam ini. Esok kita akan masuk tanda bagi ikhfa. Okey. So saya fikir saya harap tuan-tuan dan puan-puan dapat kefahaman yang baik, mudah-mudahan, dan kita akan teruskan untuk bacaan Al-Quran. So tuan-tuan dan puan-puan, adakah anda semua telah bersedia? Huruf tebal daripada rakan kita, huruf tebal, nipis, dengung, tak huruf yang tebal. Membaca huruf-huruf tebal ini kurang faham, minta maaf. Radin, syukur. Okey, tak ada apa. Ada tak komen rakan-rakan daripada rakan-rakan kita tentang ikhfa? Okey, Ustaz Zulfi dah sedia. 193 surah At-Taubah, juzuk yang ke-10 ayat 37. Okey, ayat 37 dengan Taranum Sabah. Okey, baik rakan-rakan semua dah bersedia So kalau dah bersedia, insyaAllah kita akan sama-sama mulakan bacaan Al-Quran.
Okay, Zalina Idris. Huruf nun dibaca dengan tafkhim jika bertemu dengan huruf ikhfa yang tebal. Betul, terima kasih. Sebaliknya jika jumpa dengan ikhfa nipis, dibaca nipis. So, mudah untuk kita ingat. Okay. Cuma kita kena tahulah huruf tafkhim itu yang mana satu. Untuk kita mudah ingat, khussa dagtin qid. Kha kita letak ke tepi sebab kha bukan ikhfa. Sad, yes. Dad, yes. Dagtin, ghin. Ghin huruf idgham kita letak ke tepi. So dagtin, huruf ta. Qid, qaf, dha. So ada 5 huruf yang kita akan baca dengan tebal. Yeah. Okay. So rakan-rakan, kalau dah bersedia, insyaAllah kita akan teruskan. Terima kasih rakan yang tulis. Ustaz Azfar, kalau bacaan berikut tebal ke nipis? Min qitmir. Ini disebutkan dengan huruf, tidak disebut baris bawah, baris atas. Cuma tahap ketebalan itu berkuranglah kalau dia baris atas. Macam Ustaz Azfar tanya ni, min tetap tebal sebab macam kita sebut huruf qaf, qa, qi, dia tetap tebal. Suara itu tetap juga huruf ini tetap dipanggil huruf isti'la yang tebal, tetap juga ditolak suara itu ke langit, kemudian baru dinipiskan. Min qi, min tin, tebal juga, dibaca dengan tebal. Ustaz Azfar. Terus soalan Terima kasih. Baik, kita teruskan bacaan Taranum Sabah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. 1 2 mula. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. Innaman nasi'u ziyadatun fil kufr. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما. يضل به الذين كفروا يحلونه عاما ويحرمونه عاما ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. ليواطئوا عدة ما حرم الله فيحلوا ما حرم الله. زين لهم سوء أعمالهم. زين لهم سوء أعمالهم والله لا يهدي القوم الكافرين. والله لا يهدي القوم الكافرين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم كلجين. يا أيها الذين آمنوا ما لكم إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض. Sedia mula. يا أيها الذين آمنوا ما لكم
إذا قيل لكم انفروا في سبيل الله اثاقلتم إلى الأرض أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة أرضيتم بالحياة الدنيا من الآخرة فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل فما متاع الحياة الدنيا في الآخرة إلا قليل. Tak maaf, suara kurang baik. Masih lagi serak So yang penting kita jelas sebutan itu. Suara tu kita letak tepi lah. إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا إلا تنفروا يعذبكم عذابا أليما ويستبدل قوما غيركم ولا تضروه شيئا والله على كل شيء قدير والله على كل شيء قدير. Semalam kita ada sebut bagaimana untuk kita dengung ikhfa pada huruf qaf dan kaf kan? Ingat tak lagi semalam? Okey. Ini termasuk juga dengan huruf-huruf yang tebal. Iaitulah injap suara ke belakang serta tekak menjadi sempit menyebabkan tafkhim. Bermakna injap suara ini macam tadi juga, macam kita nak sebut huruf yang tebal. Injap suara ke belakang menjadi sempit ke belakang. Okey. Bahagian mulut pula terhalang. Maksudnya suara kita tak alir kepada bahagian al-jawf mulut itu. Terus naik ke khayshum. Masuk naik terus ke khayshum. Qadir syai'in. Tak adalah. Suara tidak lalu ikut mulut lagi. Kerana terhalang oleh lidah ini rapat terus. Terhalang suara ke aliran mulut. Katakan kita punya begitu. Terus tutup. Lidah ini terus tutup ke langit atas, tolak naik ke khayshum terus. Okey? Boleh faham ke? Tapi yang penting kita kena tebalkan dengung itu. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Silakan sekali lagi. Wallahu ala kulli syai'in qadir. Illa sorry, tebal. Saya pun tak tebal. Kurang tebal lagi. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. Sedia mula. Tebalkan huruf tawsu. Tebalkan. 1, 2 mula. إلا تنصروه فقد نصره الله إذ أخرجه الذين كفروا ثاني اثنين. Selamat datang Zulkifli 7.
إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا إذ هما في الغار إذ يقول لصاحبه لا تحزن إن الله معنا Fa'anza. Kita nipiskan dengung. Ikhfa di situ. Fa'anza. Kita tidak naikkan ke atas. Fa'anza. Tidak tebalkan dengung pada huruf yang nipis. Pada ikhfa tidak tebalkan. So kita nipiskan. Fa'anzalallahu sakinatahu alaihi wa alaihi. Sekali lagi. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها. Silakan. فأنزل الله سكينته عليه وأيده بجنود لم تروها وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا وجعل كلمة الذين كفروا السفلى وكلمة الله هي العليا والله عزيز حكيم والله عزيز حكيم صدق الله العظيم. Alhamdulillah, sadaqallahul azim. Walaupun suara kurang baik, alhamdulillah dapat juga saya pimpin tuan-tuan dan puan-puan untuk terus sama-sama kita realisasikan kita punya misi kita setiap hari untuk sama-sama mengamalkan satu muka surat bacaan Al-Quran sebelum kita melaburkan tirai pada setiap malam, kerana kita inginkan rahmat dan kasih sayang Allah itu meliputi pada diri kita sehingga ke esok pagi jika diizinkan Allah untuk teruskan kehidupan kita. Baik tuan-tuan dan puan-puan, tahniah saya ucapkan kepada anda semua dan selamat datang juga kepada rakan-rakan saya yang bawa hadir. Apa khabar semua? Saya doakan anda semua sentiasa sihat, jaga kesihatan, elakkan amalkan kehidupan yang sihat, dan yang paling penting sekarang bagaimana kita punya virus corona itu, so kita jaga kesihatan, sentiasa basuh tangan dengan alat pembasuh tangan tu, sanitizer kan. So amalkan kehidupan yang sihat, mudah-mudahan Allah sentiasa pelihara kita dan umur yang panjang yang Allah berikan kepada kita, kita dapat gunakan ke arah kebaikan, insya-Allah. Baik. Tuan-tuan dan puan-puan, sekiranya ada sebarang pertanyaan, kalau tak ada, saya fikir setakat ini dulu. Syukran sama-sama. Lama tak jumpa Ustaz Zulkifli 7. Apa khabar? So rakan-rakan, tuan-tuan dan puan-puan, tahniah diucapkan kepada anda semua. So kita sampai di sini dulu kita punya pertemuan. Kita akan jumpa lagi pada malam esok. Dan jangan lupa video bacaan contoh kita yang kita kongsikan setiap pagi pada jam 8 pagi untuk tuan-tuan dan puan-puan buat persediaan awal sebelum kita masuk kelas setiap malam seperti ini. So itu saja pesanan daripada saya. Jaga diri baik-baik, jaga kesihatan, mudah-mudahan Allah Subhanahu Wa Taala memberi rahmat dan kasih sayang kepada kita semua selepas kita telah membaca Al-Quran. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kita jumpa lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.